Tuan-tuan, soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan rang undang-undang 355 ni. Tuan-tuan, sidang parlimen dah mula hari ni kan? Ha? Hari ni lah kan? Ha. Hari ni lah mula. Hari ni start kan? Perang undang-undang 355 ni kalau kita nak bincang, tuan-tuan, kita kena bincang jauh daripada sifat kepartian lah. Pertama saya nak hurai, saya kata semua orang Islam dalam negara ni sepatutnya kena sokong pelaksanaan undang-undang Islam secara lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ni. Cumanya nak melaksanakan yang terbaik itu dengan cara macam mana? Yang tu kita kena bincang. Okey? Jadi pindaan yang dibuat tu jadi berbagai polemik sebab rang undang-undang 355 ni dia nak dipinda daripada 356 kepada apa saja hukuman boleh buat kecuali hukuman mati. Mula-mula 356, yang kita ada sekarang ni 356, belum pindah 356. 356 maksudnya 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Mahkamah Syariah tak boleh buat lebih pada tu. Jadi dia nak pindah sebab dia kata kalau kita tak pindah ni tak boleh buat hudud, sebab hudud pun 100 kali sebat. Tapi dalam rang undang-undang tu, setakat yang saya diberitahu, dia kata tak boleh hukuman mati. Maka kalau tak boleh hukuman mati, hudud pun tak boleh semualah dibuat. Sebab rejam mati, murtad, pancung, mati. So adalah hudud yang tak boleh dibuat. Jadi kalau ada orang tak setuju, dia kata tak boleh, kita kena dengan mati sekali lah. Adakah dia kafir? Kerana tak setuju dengan undang-undang? Tak. Kerana dia kata dia tak setuju sebab dia kata tak buat hudud secara penuh. Satu. So ada alasan orang tak setuju. Pertama, dia kata yang ni kalau tak masuk hukuman mati tak buat hudud lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, hudud ni kita tak nafi dia hukum Tuhan. Itu pertama, tuan-tuan jangan nak kafirkan saya lepas ni. Hudud ni memang hukum Tuhan. Tapi tuan-tuan, adakah dengan buat hudud, dengan apa cara sekalipun, terus jadi hukum Tuhan dan terus jadi Tuhan rahmat pada negara yang buat hudud? Tuan-tuan kena tahu, hudud ni ada hudud versi Tuhan, ada hudud versi Yahudi. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Telah binasa inna mahalakal ladzina qablakum idza saraqa fihimu asy-syarif tarakuh idza saraqa fihimu ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu bila mana orang bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan. Tetapi bila orang miskin mencuri di kalangan mereka, mereka laksanakan hukuman hudud kata saya. Yang ni hudud versi Yahudi. Apa maksud hudud versi Yahudi? Ada orang yang waive daripada undang-undang. So kalau kita nak buat hudud ni, hudud untuk semua ke ada orang yang dikecualikan? Semua. Kalau semua, maksudnya okey, bukan hudud Yahudi lah. Hudud Islam lah insya-Allah. Cumanya bila kita nak buat undang-undang hudud Islam, saya nak tanya tuan-tuan, hudud yang kita nak buat ni untuk orang Islam je ke masuk orang kafir sekali? Ha? Mahkamah Syariah ada kuasa tak nak dengar proceeding daripada orang yang bukan Islam? Tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, tuan-tuan kena ingat, undang-undang Islam bukan hanya adil dan mesti nampak adil. Nabi, dia tak bunuh orang munafik. Walaupun kalau dia nak bunuh, adil tu. Sebab orang munafik banyak khianat kat Nabi. Tapi Nabi tak bunuh. Sebab apa? Sebab Nabi kata, nanti orang kata aku bunuh sahabat aku. So Nabi tak nak. Tak nak bunuh sebab nak bagi Islam tu nampak adil. Saya bagi satu contoh. 5 orang mencuri secara berjemaah. Ada orang Islam, ada orang kafir. Tengok kes sabit.
3 orang Islam kena potong tangan sebab dia Muslim. 2 orang kafir tak kena potong. Duduklah penjara, makan tanggung, berak cangkung. Agak-agak ramai tak orang nak masuk Islam? Ustaz, dia kata, Ustaz, jangan macam tu Ustaz. Ustaz ni boleh kena tanam kat jerak ni. No. Saya kata, kalau nak buat semua. Orang Islam kena, orang kafir kena. Kecuali kalau orang kafir tu buat kesalahan sama-sama dia, dan dalam agama dia ada peruntukan khas untuk hukuman tu. Baru kita boleh buat untuk dia. Tapi secara umumnya, macam mana negara kita buat sekarang ni, hukuman sama, tak ada beza-beza di sudut jenayah. Macam tu juga kalau kita nak buat hudud, kena bagi semua sama. Itu nombor 2. So kalau ada orang tak setuju, dia kata sebelum nak pinda rang undang-undang 355 ni, pinda sekali dengan mahkamah syariah, supaya mahkamah syariah ada kuasa untuk bicara orang yang bukan Islam atas peruntukan yang sama. 2 orang berzina, perempuan Muslim, laki kafir. Contoh perempuan kena tangkap, kena sebat, laki kena tak? Mahkamah syariah tak ada kuasa. Sivil boleh kena tak? Sivil boleh kena? Wallahu a'lam. Kalau ada kes, kalau orang pergi mengadu dan pendakwa raya nak ni, boleh lah. Tapi kalau tak, terlepas. Maka sebab tu ada orang pandang dengan angle tu. Kemudian yang tak setuju pula, dia kata dalam keadaan undang-undang tu pun tak berapa nak jelas, patutnya kena bagi tahulah undang-undang yang kita nak pinda sepatutnya kita perinci kan yang boleh dilaksanakan oleh mahkamah syariah, sebatan contohnya. Dia tak boleh kata apa saja hukuman kecuali mati. So, lepas ni, sorry tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada penyokong PAS sini? Ada? Ada kan? Okey. Saya nak tanya penyokong PAS. Penyokong PAS, ustaz-ustaz PAS ni kebanyakan ada tauliah ke tak ada mengajar? Ramai yang tak ada. Ramai yang tak ada. Ramai yang tak ada. Tuan-tuan tahu tak, mengajar agama tanpa tauliah adalah satu kesalahan di sisi mahkamah syariah. Dan itu juga tertakluk dengan 355 ni. Di Johor ada seorang ustaz masuk penjara mengajar agama. Di Johor juga ada seorang ustaz mengajar agama tanpa tauliah, kena denda 5,000. Maksimum tu. Katalah kalau 355 kita luahkan, siapa tak mengajar agama boleh kena tangkap 20 tahun penjara. So macam mana? So kita jangan ingat 355 ni hanya hudud. Tak. Dia menyeluruh. Tak apa, mengajar tak ada tauliah. Apa lagi? Poligami tanpa izin. Ni yang mana teringin? Ya men? Sekarang ni 5 tahun lah. 3 tahun lah maksimum. Kalau dia buat sampai 20 tahun. Sebab tu kita kata kena perinci apa hukuman yang nak dibuat tu, supaya dia hanya pada hudud saja. Supaya orang tak gunakan benda ni untuk hentam golongan yang dia tak setuju atas nama agama. Ada orang yang tak diberi tauliah mengajar, bila dia mengajar kena penjara 20 tahun. Seumur hidup kena penjara. Apa kita nak kata? Jadi kita tak mau yang macam tu. Kita nak supaya bila nak dilaksanakan, dia bebas daripada sebarang sentimen. So kena perincikan apa hukuman yang dibawa. Bukan bagi blank check. Blank check ni, orang boleh buat apa saja. Maka sebab tu timbul polemik. Yang setuju niat dia baik, yang tak setuju pun ada alasan dia. Kita jangan kafir mengkafir. Tu je. Saya minta tu je. Jangan kafir mengkafir. Jangan kata orang yang tak sokong 355 ni kita boleh tanam kat kubur Cina je. No. Bukan semudah itu kita nak kafirkan orang. Bukan semudah itu. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Pandangan ustaz macam mana? Tuan-tuan, pandangan saya tak penting sebab saya bukan ahli parlimen. Saya tak layak nak angkat tangan. Cumanya
Wallahu alam, saya baca peraturan mesyuarat untuk pembentangan rancangan undang-undang ni. Apa yang dibuat oleh Presiden PAS, sebenarnya bila dia bawa, dia tu sebagai ahli parlimen pembangkang. Dia bukan ahli parlimen kerajaan, dia bukan menteri. Jadi bila dia bawa, kalau semua orang angkat tangan setuju, menteri kena bawa lagi sekali. Kalau menteri tak bawa, Datuk Seri Jamil Khair tak bawa, dia tak jadi juga. Angkatlah tangan macam mana pun. Sekarang ni kena tanya orang yang nak bawa tu. Menteri yang nak bawa tu, nak bawa ke tak? Kalau menteri nak bawa, Perdana Menteri nak bawa, Datuk Seri Jamil Khair nak bawa, kita kata, kalau nak bawa, buat betul-betul, dan kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan. Dan kita memang sama-sama nak supaya Islam dimartabatkan dalam negara ni. Cuma saya tak mau orang ni kafirkan orang ni, orang ni kafirkan orang ni. Masing-masing ada pandangan berbeza dalam masalah ni kerana dia melihat kepada angle. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita bagi kuasa mahkamah syariah yang besar dalam keadaan dia punya rang undang-undang tu pun tak apa jelas, tak bawa sekali dengan roadmap, plan macam mana nak memperkasakan mahkamah syariah, saya rasa bahaya juga. Kuasa yang besar dalam keadaan gaji hakim mahkamah syariah kecil nak dibanding dengan hakim mahkamah sivil. Hakim mahkamah sivil sekali dengar kes gaji dia 40,000. Hakim mahkamah syariah sekali dengar kes gaji 6,000. Kalau kuasa besar, gaji kecil, takkan membuka ruang untuk rasuah. So sebab tu kita nak tengok apa dia punya roadmap. Bila lulus 355, apa pula yang kau nak buat? Dari sudut pelantikan hakimnya, Suruhanjaya, so kena bagi jelas. Dia kena datang dalam satu bundle. Ni kita nak buat, ni kita nak buat lepas ni kita, baru orang nampak jelas, baru orang yakin. Ni nak masak tom yam, tapi bawa perencah tom yam aja. Ayam, bunga kobe semua tak beli lagi. Tak apa, yang tu jangan bincang. Yang penting kita buka dulu apa ni, perencah tom yam ni. So kita kena tanya, ada stok ke tak kat kedai yang terdekat. So kena sedia bahan-bahan dulu, baru orang yakin. Yang tu saya duk pandang macam tu. Boleh? Panjang ni. Okey, wallahu alam. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.